Okey. Okey. So, ini saya dah ajar cara, saya share slide, lupa pula nak share. Kejap. Screen. Okey, so saya dah ajar cara yang lagi senang, betul tak? Dengan kaedah on kan kita punya auto mode. Okey. So, apa yang saya cakap tadi, beza dengan kawan kamu tadi, bila saya type apa-apa, dia tak ada tanda yang segitiga tu dia tak ada tak ada. So, kalau dekat perasan, dekat bahagian bahagian status bar, kamu cari yang saya punya status bar bahagian sebelah auto mode. Kamu nampak tak saya off dynamic input, ataupun kamu boleh tekan DIN mode. Kalau saya on dynamic input, saya akan jumpa tanda macam ni. Sekejap ni, nampak tak saya? Alamak. Ada benda yang senang, akan ada benda yang susah. Okey. Kalau bagi saya rasa macam serabut. Kalau kamu rasa macam okey je lah. Dia benarnya ada benda yang senang, ada benda yang susah. Tapi sebab saya tak suka yang serabut-serabut, maka saya offkan saya punya dynamic input. Ataupun kalau kamu tak jumpa dynamic input, saya off kamu boleh tekan function dia DIN mode. DYN-MODE. Kamu tekan enter. Kemudian kosong. Oh, dia tak boleh Macam mana saya nak buat? DIN mode. Ya. Saya off. Ada tak dekat kamu punya? Kalau kata ada, dia sepatutnya ada lah. Sebab saya tak suka semak-semak. Kalau kamu okey je lah. Okey. Kemudian, next. Okey, saya nak ajar simple kalau macam ni. Yang dia suruh buat lagi antara line bawah dengan line yang ke atas ni. Okey, jarak dia adalah 30, betul? Jarak dia adalah 30. Jadi, kalau macam saya nak buat jarak dia dengan 30. Okey. So, saya boleh, okey. Saya nak kata tadi macam mana saya nak onkan gambar hijau tu tadi Betul tak? Saya nak bagi tahu kamu macam mana nak keluarkan tanda hijau. Tanda hijau tu sebenarnya namanya adalah object snap. Okey, kat mana duduknya object snap? Masih lagi dekat bahagian status bar. Okey, masih lagi dekat bahagian status bar. Kamu tengok dekat bahagian bawah status bar tu, cari object snap. Cari object snap. Jumpa tak? Yang saya tekan ni. Saya nampak tekan. Cari object snap, dia keluar ni. Arrow dia object snap. Macam ni. Jumpa tak? Ada? Object snap ni function dia apa? Object snap ni function dia boleh keluarkan tanda hijau untuk yang kita pilih. Contoh, saya tak nak rabun sangat lah kan. Contoh saya on kan. Okey, saya nak dia onkan color hijau untuk endpoint. Maksudnya setiap point yang hujung-hujung dia on. Kemudian saya onkan tanda hijau untuk midpoint. Midpoint maksudnya antara satu line tu dia duduk tengah-tengah. Okey. Kemudian dia boleh onkan untuk center. Saya tak ajak lagi kalau nak buat circle. Yang ni. Contoh kalau kata nak buat center, dia akan tunjukkan kita punya center of the circle. Okey. Yang ni kita ada banyak lah. Jadi kalau yang ni saya on kan hanya untuk yang tertentu sahaja. Okey, jadi yang untuk yang ni, untuk sementara ini, kamu boleh on kan yang saya klik di sini. Yang saya klik. Kamu boleh titik tekan lah. Endpoint, midpoint. Kalau kata center tak pakai lagi lah. Tapi lepas-lepas ni akan pakai. Kamu nak onkan center, nak onkan quadrant, saya tak ajar lagi. Tangent pun saya tak ajar lagi. Okey, tapi for the time being, kamu boleh guna pakai untuk esok-esok ni lah. Jadi, klikkan bahagian ini. Automatiknya bila kamu nak buat line, dia ada tanda hijau. Kalau kamu off kan endpoint ni, saya nak buat line, mana tak ada. Yang dia tunjuk hanyalah center. Ni segitiga ni center ataupun midpoint.
Yang endpoint Tara dah. Kenapa? Sebab saya tak onkan endpoint. Boleh? Ada faham? Skill lah ni. Okay, skill sebenarnya. Tak semua benda ada dalam nota tau. Tak semua benda ada dalam nota. Melainkan kalau kamu rajin nak Google lah. Boleh? So, bila kamu onkan object snap kamu carilah dekat status bar, dia tulis object snap dan ada tanda arrow dekat situ. Onkan endpoint, onkan midpoint. Okay. Center tak guna lagi lah. Okay, so saya nak tunjuk macam mana saya nak buat yang atas ni dia mula-mula nak kena ada line 15. Kemudian dia nak ada line 30. Sempoi saja tu. Okay, saya onkan line. Daripada jarak bawah. Naik jarak, nak naik ke atas sebanyak berapa? 30 So, saya typekan 30. Kemudian saya dapat enter. So, saya dah ada dekat situ. Nampak? Saya dah ada dekat situ. Kemudian saya nak pergi ke kanan, kena type berapa? Saya tunjuk contoh je lah. Saya nak pergi ke kanan dengan berapa? 380 kan? So, saya typekan dengan 380, enter. So, saya dah dapat dah satu. Okay, saya dah dapat dah macam ni. Saya dah dapat dah. 30. Kemudian dekat tengah ni 15. Tapi 15 dia tak adalah sampai ke hujung. 15 sampai dekat berapa je ni? Dekat tengah dia ni kan? So, dia bagi jarak antara tengah ke kanan 190. Bermaksud, daripada sini ke sini, tolak je lah. Panjang semua 380. Panjang yang diberikan 190. Bermaksud daripada sini ke sini berapa? Jangan bagi jawapan sini ke sini, jawapan di sini. 190 jugalah. Matematik lah So, daripada sini ke sini pun 190. So, saya onkan lah. Ikutlah banyak cara banyak cara. So, saya nak pergi ni. Alamak, macam mana ni puan? Macam mana puan? Tak susah. Kamu tengok. Antara sini naik atas 30. Antara sini ke tengah adalah 15. Sebab tadi kita dah onkan object snap midpoint. Jadi, bila saya nak buat line naik ke atas, dia dah cantik dah letak dekat kita sebanyak 15 sebenarnya midpoint. Kalau tak percaya pun kamu boleh tekan line manual lah. Naik atas sebanyak 15. Okey, enter. Ke kanan sebanyak berapa? 190. Enter. So dia dah naik. Lepas tu nak naik atas 15 kan? Naik atas berapa? 15. Enter. Okey, dah siap. Okey, escape. Lepas tu nak daripada bawah ke bawah pun 15. So, saya tekan line lagi sekali. Ke bawah, berapa? 15. Enter. Okey. Dah dapat sikit. Baru sikit je lah. Okey. So, saya dah dapat satu line dekat sini. 15. Dapat saya tunjuk sikit je lah. Dengan harapan kamu boleh siap terus. Okey, kemudian bahagian ni, sempoi. Lagi lah sempoi. Jarak dia 30. Jarak dia 30. Satu line. Daripada sini ke sini 30. Enter. Bawa naik atas pun 30. Enter. Okey, siap. Nikmat manakah yang kamu dustakan? Lagi senang daripada main game. Saya rasa macam nak buat AutoCAD gaming. Okey, nampak? Boleh kelas? Saya tunjuk sikit lah. Lebih tu kamu buat sendiri. Okey? Okey. Alhamdulillah. So far saya harap kamu boleh, ni dah saya ajak paling slow dah ni. Okey, so nampak tak dekat bahagian dalam ni? Okey, dekat bahagian dalam ni, dia suruh kita buat teks. Dia suruh kita letak teks. Contoh kalau dekat sini topik dia electronic symbol. Kan? Kamu tak payahlah letak electronic symbol. Kamu buatlah. Contohnya kamu nak type practical work 1 lah. Okey. Okey, senang saja. Ini pun student expose sendiri saja. Okey, dekat sini, kamu dekat bahagian atas ni, kamu ada nampak tak dia tulis teks? Okey, kita tekan teks. Specify first corner. Agak-agak dekat sini lah bagi cantik. Nampak tak? Bila kita on kat sini, tu ada saya kata tadi. Bila saya nak specify first point, dia automatically snap kita punya hijau ni. Alamak, aku nak dekat sini. Oi, aku nak dekat sini. Tak boleh. Kenapa?
sebab kita punya objek snap tadi telah mengganggu gugat. Saya nak start dekat sini, dia perginya snap bukan-bukan. Jadi untuk sekarang, saya offkan sebentar. Saya punya objek snap saya off. So saya tak ada lampu dekat sini, off. Kamu klik saja, saya off lah, maksudnya dekat situ. Okay, jadi saya bolehlah pilih specify first corner saya dekat sini contohnya. Okay, dah. Okay. Specify opposite corner ataupun kamu nak pilih height. Kalau saya nak pilih height sebab dalam soalan dia specify dekat kita text height adalah 6. Dia suruh tulis kat kita electronic symbols, kita follow je lah electronic symbol. Tapi saya tak naklah tulis electronic symbol, saya nak buat practical work 1 lah. Okey, dia suruh kita punya height adalah 6. Saya tekan height. Kemudian saya tekan 6. And then saya tekan enter. Okey, so kamu nak panjang mana? Nak panjang mana? Agak-agak lah. Okey. Panjang sini lah contohnya. Okey. Okey, so saya nak type apa? Practical huruf besar lah Practical work 1. Okey, practical work 1. So, dah dapat. Okey, so text height ni kena follow exactly macam dalam soalan. Kalau if the question ask you to set the text height 6, so set the text height dia 6. Kalau dekat bahagian yang ni dia mention kat kita height dia adalah 4, so kita setkan 4. So dekat bahagian name ni kamu isilah dekat ni nama kamu, ID nombor, date kita hari ini. Okey, follow je yang ni. Polytechnic name kamu tulislah. Polytechnic name kamu apa? Dia ada banyak cara sama ada kamu nak tekan teks kat sini pun boleh ataupun kamu nak type teks. Banyak cara sebenarnya. Kamu nak tekan teks. Specify start point kat sini. Height saya berapa tadi? 6 juga. Enter. Specify rotation angle, bermaksud dia nak ke kanan, saya tekan 0. So dia banyak cara. Kamu nak tekan M text pun boleh, saya nak tekan text pun boleh. So dekat sini nama dia Polytechnic Seberang Rai. Okey. Okey. Boleh? Kamu boleh explore lah nak buat teks tu. Sama ada kamu nak tekan teks saja pun boleh, kamu nak type teks pun boleh. Janji nanti kamu author lah ni bagi dia center. Okey, yang ni kamu punya tulisan kalau macam saya tadi dia tak center, kamu boleh set bagi cantik naik center lah. Okey, tu satu saya dah ajar buat set. Dan saya kata, oh lama kecilnya puan. Okey, tak apa. Zoom dan saya tekan all pun boleh. Kalau tekan all, dia jadi macam tu. Tak cantik. Saya tekan zoom, saya tekan extend dah cantik. Okey, extend. Okey. Okey, dah siap satu. Nampak tak dekat soalan ni tadi? Dekat soalan ni tadi, dia letak kita dimension. Dimension ni penting. Kenapa penting? Sebab kita boleh tahu, macam saya boleh tahu, okey, apa yang kamu buat objek tu, follow the spec yang betul. Follow spec. Kalau macam ni, saya kata, soalan ni kata nak spec dia 380, memang ke 380. Jadi untuk memudahkan, kamu kena masukkan dimension. Masukkan dimension. So, macam mana nak masukkan dimension? Okey, pergi dekat bahagian ni, nampak dimension dekat sini. Bahagian dimension ni kalau kamu tengok dekat bahagian sini, dia boleh pilih sama ada dimension ni ada banyak Kamu nak pilih yang jenis linear, linear maksudnya tegak sahaja. Line kalau dia ada sengit macam ni, okey, dia punya axis dia sengit. Angular maksudnya dia nak tahu angle antara dua sudut ni lah, antara dua line ni lah, angular. Kita boleh tahu arc length juga. Kita boleh tahu radius untuk circle. Kita boleh tahu diameter. Okay. Contoh dekat sini, kalau dalam soalan dia nak dimension yang straight saja. Bermaksud, kamu pilih yang linear je lah. Okay, linear. Saya pilih
Oh, mana pergi? Mana pergi? Oh, lupa. Bila kita nak buat dimension, mestilah kita tahu dia punya point, start point dia daripada mana ke mana kan? So, senang saja. Onkan balik object snap. Onkan balik object snap supaya ada lampu hijau tu tadi. Saya pilih balik dimension untuk linear. Dah on dulu balik. Okey, saya tengok sini pada sini ke sini, saya naik atas. Okey. Tak nampak ke? Zoom balik dan pilih extend. Nampak extend saya ke sana? Tak apa, banyak lagi zoom. Center. Oh, dia pilih center kat situ pula. Okey. Okey, nampak tak? Kenapa tulisan dia kecil sangat? Okey, tulisan dimension ni kita boleh ubah sebenarnya. Okey, macam mana nak bagi ubah saya tak nak nanti sebab bila kita print kecil sangat saya pun tak nampak. So, kat mana kita nak ubah dia punya font untuk dimension? Kat sini tak? Annotate. Okey, pergi dekat annotate. Okey, nampak dekat annotate ni pun dia ada multi-line text juga. Kamu boleh explore lah, dia banyak toolbar dekat sini nak buat text. Kalau kata naik dimension, kita nak ubah dia punya besar font dia, pergi dekat ni, cenonate ni, ni. Dimension ni, pergi kat annotate, ada arrow kecil ni, hujung ni arrow ni. Namanya dim style. Namanya dim style. Dia ada banyak cara. Kalau kamu pergi dekat ribbon, pergi arrow yang kecil ni, ataupun kamu nak simply type dim style ni, dia tulis kat situ. Nak type pun boleh. Okey, dim style tu saya tekan. Dia akan keluar ni. Okey, bila nak keluar ni kamu pilih modify. Okey, dekat sinilah kamu boleh setkan teks saya supaya bagi besar. Kecilnya 2.5. Katakanlah saya nak set dia bagi besar 5. Okey, apa lagi yang kecil? Simbol, arrow. So, simbol and arrow pun sajalah saya letak 5. Contoh 5. Okey, kemudian saya tekan OK dan close. Apa tak jadi? Tu, lambat. So, dia dah jadi besar. 380. Okey. Tapi, kalau kamu punya workspace kamu macam kecil, kamu adjust lah. Tengok ni bergantung kepada kamu punya workspace sebenarnya. Okey, lagi satu. Yang kamu perlu adjust, perasan tak? Antara kita punya objek dengan line ni, nanti ada yang confuse. Ini line yang kamu buat ke ataupun ini line untuk dimension. Jadi kita boleh adjust supaya line dimension ni tak terlalu rapat dengan kita punya objek ni. Ini namanya offset. Boleh adjust kat mana? Adjust tempat yang tadi juga. Pergi sini. Pergi dekat bahagian modify. Pergi dekat bahagian line. Ni. Okey. Kamu adjust lah dekat sini. Okey. Extend beyond the dimension line. Maksudnya ni, antara jarak ni. Kalau offset from origin, maksudnya line kita ni ada offset jarak. So, katakanlah saya letak 2. Extend ni saya letak 2 lah. Okey. Kemudian saya tekan OK. Tak nampak sangat. Okey, tapi kamu boleh zoom lah nampak. So, nampak tak? Dia ada jarak dia. Tu antara line dimension dengan line dekat sini dia ada jarak. Kalau kata tak nampak lagi, boleh ubah. Kita buat dia. Supaya nampak lah. Saya letak 5 lah contohnya. Kamu boleh nampak perbezaan dia. Okey, tekan close. Okey, nampak dia lagi jarak. Okey. So, bolehlah kita tahu bahawa ini adalah line dimension dan ni adalah line untuk objek. Faham tak kelas? Boleh tak? Kalau saya tak set offset dengan extend tu tadi, kita akan jadi confused. Itu line objek ke? Ataupun itu line dimension. Boleh Faham Okey. Buat benda yang sama juga. Kalau kata dimension suruh kita set daripada sini ke sini, kita follow. Kita follow dia. Pergi balik dekat home. Pergi dekat bahagian linear. Daripada hujung ke hujung dan gitu. 270. Dah nampak. Okey. Saya nak kamu tunjukkan dimension. Kalau dalam soalan
dia tulis exactly macam ni, follow. Okay, follow exactly macam ni. Okay, cuma dekat bahagian text height ni dia tak dapat nak show sebenarnya. Dia hanya boleh tunjuk dimension ni saja. Dimension untuk ni dia bukan text height ni, dia hanyalah komen saja. Text height ni adalah komen saja. Okay, next. Saya nak ajar lagi. Okay, cara macam mana nak print. Okay, macam mana nak print. Nanti kamu tulis nama sambung perhabis ni sebiji macam ni. Sambungkan yang saya buat ni tadi sebiji macam yang dalam soalan tu tadi. Okay, so cara macam mana nak print. Print kita punya kertas ni, drawing ni. Okay, sebenarnya kamu boleh pilih dekat sini bahagian layout. Okay, nampak tak dekat bahagian ni? Kecilnya. Kecilnya. Kamu boleh pilih-pilih dekat sini model. Ataupun cara lain. Sebab apa dia ke sana? Okay, sekarang ni saya nak ajar print Okay. Tu yang saya kata minggu lepas, dia tak tulis print tapi dia tulis plot. Okay. Plot ni adalah print a drawing to a plotter. Okay, printer or file. Okay, saya tekan tanda print. Kamu boleh pilih, kalau kata saya suruh kamu save dulu as PDF. Okay, save dulu as PDF. Kamu kena save dua benda Satu, kamu save benda ni, katakanlah saya save dulu sebagai, yang pertama save dulu sebagai .dwg sebagai .dwg. Pilihlah kamu punya folder. Contoh kalau saya pilih saya punya folder lah. Okay, contoh saya punya nama PW1 DE3A. Nama kamu lah. Contoh Aliza. Okay. Kemudian make sure drawing saya under .dwg dan saya tekan save. Save dulu. Kemudian saya nak hantar secara PDF. Saya nak print. Okay, senang untuk print kat kedai ke. Kan? Bila nak print kat kedai mesti nak kena PDF. Cara yang pertama tekan plot. Continue. Okey, bila tengok dekat sini, kamu boleh pilih bahagian name ni. Sebab saya nak print kepada PDF, makanya nampak saya boleh pilih tekan adopt PDF. Okey. Dan saya pilih paper size saya pilih A4. A4 tadi. A4 A4. Okey. Kemudian saya boleh pilih dekat sini what to plot. Kamu boleh main-main dekat sini. Kadang kamu punya alignment lari ke, what to plot ataupun display, ataupun kamu nak main-main dia pergi dekat extend ke. Ni dia punya preview ada dekat sini. Kalau kamu nak plot dekat limit ke, ataupun kamu nak plot dekat window ke, kamu boleh pilih. Kalau saya tengok kadang-kadang dia ni lari-lari sikit, pilih pada A4. Nampak bila kita tekan print ni dia lari-lari dia punya mana A4 saya. ISO A4. Okey, dah ada dah ni. Saya pilih display, saya pilih center to the plot. Center to the plot. And then apply to layout. Nampak sikit. Saya boleh preview sebenarnya. Saya nak A4 tadi, mana pergi A4 tak nampak lah. Patutlah dia tak pergi ke PDF dah. Okey. Center to play for dan saya tekan preview. The annotation case equal to the sekali you want to continue. Try tengok, continue tengok. Terlalu kecil. Kan? Terlalu kecil. Jadi tak sesuai kita pakai yang ni. Kamu boleh adjust
waktu plot, contoh kamu pilih limit. Preview dululah sebelum ni. Ni maksudnya dia dah over limit. Dia dah masuk limit, lebih kepada limit. Sebelum save, kamu kena preview dulu Ni sebab saya dah lari saya punya limit ni sebenarnya. Okay, what to plot. Display sepatutnya. Fit to paper. Okay. Okay. Ni sebenarnya boleh main-main ni dulu. Saya tengok kenapa dia tak lari. Dia tak cantik sebenarnya, tak cantik. Sebenarnya saya boleh print dia supaya menjadi lebih cantik. Nanti saya buat video hari tu. Tapi kamu boleh main-main dekat situ supaya print bagi cantik lah. Okay, print bagi cantik. Kalau saya tak print cantik, apa silap saya, nanti saya tengok. Sepatutnya saya boleh print dia jadi gedabak besar kat situ. Okay, kamu try buat dulu for ni. Saya cari dulu apa masalah. Nanti saya tunjuk, saya share. Kamu buat dulu. Okay, kamu buat dulu apa yang saya tunjuk. Nanti saya nak tengok kamu punya progress tang mana. Okay. Nanti saya nak minta kamu share. Bang. Kan hari tu abang ada ajar yang macam mana nak print supaya cantik kan. Kenapa bila ibu print tak cantik ajar abang? Dekat layout satu tu. Aduh. Sebelum ni buat cantik je. Bila print jadi kecil. Macam nak buat? Triple click. Apa? Triple click. Zoom. Zoom yang bahagian yang nak print. Roller. Tutuplah kamera.